Bandar Johor Bahru, Ibu Negeri Johor, sebuah negeri yang dinamis yang penduduknya sudah pun mula mengecap nikmat kemakmuran yang didatangkan oleh rancangan pembangunan Kerajaan Perikatan. Terletak di tebing Selat Tebrau, ianya pusat pentadbiran dan perniagaan negeri yang terpenting. Kesibukan di jabatan-jabatan ini dengan sendirinya membayangkan betapa pesatnya pelaksanaan rancangan-rancangan pembangunan yang dijalankan di negeri Johor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor berangkat memeriksa barisan kehormatan dalam upacara pembukaan persidangan Dewan Negeri. Dalam titah ucapannya, baginda membentangkan kemajuan-kemajuan yang terlaksana di negeri Johor. Bulan Mei 1964, kerajaan kita telah dapat menjalankan kerja-kerja yang banyak bagi kesenangan dan kemakmuran rakyat serta penduduk sekalian, lebih-lebih lagi di dalam segi kemajuan negeri kita. Khasnya di dalam rancangan pembangunan semua kerja-kerja yang banyak itu telah dapat dilihat kejayaan dan memberi puas hati. Bagaimana perubahan yang telah dapat dilihat pada hari ini, kita percaya kejayaan itu adalah hasil daripada kerjasama yang rapat. Daripada ahli-ahli yang berhormat, terutama sekali ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan sekalian pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan. Kita berharap seluruh rakyat mengambil peluang daripada kejayaan yang tersebut bagi meninggikan taraf hidup mereka. Saya suka menyatakan bahawa kerajaan kita sedang bergerak dengan giatnya melaksanakan rancangan pembangunan Malaysia yang pertama. Dan saya penuh percaya bahawa rancangan pembangunan Malaysia yang pertama ini akan dapat dilaksanakan dengan penuh kejayaan, dan saya percaya rakyat akan dapat menerima dan menjayakan segala rancangan untuk meninggikan taraf hidup mereka. Dalam masa 11 tahun Malaysia merdeka, negara kita telah berjaya melaksanakan banyak rancangan pembangunan di dalam dan luar bandar. Hasil darinya menggembirakan. Di seluruh negara terdapat berbagai perubahan dan kemajuan. Memang menjadi cita-cita kerajaan perikatan hendak membawa rakyat seluruhnya kepada satu tingkatan kemajuan yang lebih besar dan luas lagi. Ini telah pun dilaksanakan. Taraf penghidupan mereka telah pun dipertinggikan. Kejayaan yang dicapai adalah hasil dari sokongan dan kerjasama rakyat dengan kerajaan dan juga keazaman mereka hendak mewujudkan satu penghidupan baru. Pembinaan jalan raya satu dari projek yang diberi keutamaan dalam rancangan pembangunan luar bandar. Di negeri Johor, lebih dari 1,500 batu jalan telah dibina. Pembinaan dilaksanakan melalui Jabatan Kerja Raya dengan menelan belanja berjuta-juta ringgit. Cara perhubungan dengan feri diganti. Jambatan-jambatan baru yang menelan belanja berjuta-juta ringgit dibina. Ini mendatangkan banyak lagi kemudahan dan faedah kepada penduduk-penduduk negeri Johor.
Masjid Jamek Kota Tinggi diresmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Menelan belanja RM500,000, ianya salah satu dari beberapa masjid dan surau yang telah siap dibina di bawah rancangan pembangunan luar bandar. Sewajar dengan sikap toleransi beragama di negara kita, banyak juga rumah-rumah berhala lain-lain agama dibina di Johor di bawah rancangan yang sama. Selain dari getah, padi mempunyai jumlah kawasan tanaman yang luas sekali di Malaysia. Pada keseluruhannya, padi ditanam tidak secara besar-besaran. Di negeri Johor, kira-kira 20,000 ekar lagi sawah telah dibuka. Hampir 15,000 orang petani akan dapat menikmati hasil rancangan tanaman 2 kali setahun. Dengan teknik moden serta adanya benih-benih padi yang lebih baik, hasil yang diperolehi pun bertambah. Ini akan menambahkan pendapatan dan meninggikan lagi taraf hidup penduduk-penduduk luar bandar. Lebih dari 20 rancangan tanah telah dibuka oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan di negeri ini. Pada masa ini, para pesertanya telah pun mula menikmati hasil rancangan ini. Satu darinya ialah di Endau. Hasilnya pun sudah mula dirasai. 400 ekar tanaman getah di rancangan ini telah pun dituris. Sambil menunggu hasil tanaman utama, para petani ini menanam tanaman yang cepat mendatangkan hasil. Nasihat dan tunjuk ajar mereka terima dari pegawai-pegawai yang mahir dan pakar. Ini juga satu jalan mereka meninggikan taraf hidup mereka dan menentukan corak pendapatan mereka. Bakti dismai, bukti dituai. Kata-kata ini sangat tepat mengenai rancangan pemulihan tanam semula kelapa. Pekebun-pekebun kecil yang mengambil bahagian dalam rancangan ini telah pun menikmati keluaran hasil kelapa kering 60% lebih daripada biasa. Kepercayaan terhadap tanaman lain dari getah semakin bertambah. Kelapa sawit sekarang mendapat keutamaan. Kemungkinannya memberi hasil yang lebih amat besar. Di negeri Johor, lebih dari 80,000 ekar ditanam dengan tanaman ini. Kawasan seluas 1,000 ekar di rancangan tanah Kulai sudah pun mula mengeluarkan hasil. Kilang yang serba moden ini menelan belanja RM6.5 juta adalah diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan sendiri. Di sini kelapa sawit diproses dan hasilnya diekspor ke luar negeri. Lada hitam, satu tanaman yang kini semakin luas kawasan yang ditanam dengannya. Pada satu masa dulu ia menjadi idaman saudagar-saudagar barat. Hari ini hasil tanamannya adalah satu lagi sumber nafkah penghidupan penduduk-penduduk di luar bandar. Kepentingannya dalam bidang perniagaan kian bertambah. Di Johor, lada hitam sekarang salah satu dari tanaman penting.
Satu lagi tanaman yang sedang mendapat keutamaan di negeri ini ialah nenas. Pada mulanya dianggap sebagai tanaman selingan, nenas hari ini menjadi penting disebabkan oleh hasil darinya terjamin. Kebanyakan dari kebunnya adalah kepunyaan pekebun-pekebun kecil. Dengan adanya kilang nenas kebangsaan di Pekan Nenas ini, perusahaan ini telah bertambah maju. Nenas dari kebun-kebun kecil diproses di sini untuk diekspor ke luar negeri. Nenas keluaran Johor mendapat pasaran seluruh dunia. Dalam lapangan perindustrian, Johor juga tidak ketinggalan. Banyak kilang-kilang perusahaan telah ditubuhkan di Tampoi, iaitu kawasan perindustrian negeri Johor. Ini mengukuhkan lagi ekonomi negara dan membuktikan kepercayaan penanam-penanam modal terhadap kestabilan negara. Kilang-kilang ini memberi peluang kepada pemuda-pemuda tempatan untuk mendapat pekerjaan. Masalah pengangguran dapatlah diatasi. Dengan bertambahnya kilang-kilang di negeri ini, maka bertambah banyak lagi barang-barang keluaran tempatan untuk kegunaan rakyat jelata. Kemungkinannya besar, barang-barang ini mendapat pasaran antarabangsa. Kilang-kilang pemasang kereta memberi peluang kepada pekerja-pekerja tempatan mempelajari perusahaan ini. Penubuhannya hasil keyakinan penanam-penanam modal asing terhadap negara kita. Perusahaan membalak memainkan peranan penting dalam usaha mengukuhkan ekonomi negeri. Ianya adalah punca 30% hasil negeri. Berjuta kaki padu diekspor ke luar negeri. Ini pula menambahkan pertukaran wang luar. Masa depan perusahaan ini amat gemilang. Dengan galakan dan dorongan, ia boleh menjadi sumber utama kekayaan Johor. Lebih 45 buah kilang papan terdapat di Johor. Jentera-jentera moden digunakan. Banyak juga tenaga bumi putera. Perusahaan plywood, perusahaan besar di sini. Mutu pengeluaran pun tinggi. Jumlah yang diekspor juga besar. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat melawat kawasan perumahan di Lakin. Adalah menjadi dasar kerajaan perikatan memberi galakan supaya rakyat mempunyai rumah sendiri. Projek perumahan ini sekarang mendapat sambutan dari segenap lapisan warga negara. Rancangan perumahan sedang giat dilaksanakan di seluruh negeri Johor. Berjuta ringgit diuntukkan. Kaum asli juga tidak ketinggalan dalam rancangan ini.
Di kampung Sentosa ini, buktinya ternyata. Kesihatan merupakan satu perkara penting dalam penghidupan manusia. Projek-projek dalam bidang ini diberi keutamaan. Kemudahan kesihatan dan perubatan disampaikan ke setiap pelosok dan rantau negara. Sudah ramai penduduk luar bandar menikmatinya. Nasihat dan tunjuk ajar diberikan. Untuk mengatasi kekurangan pegawai, ramai lagi dilatih di pusat-pusat latihan. Kemudahan kesihatan pergigian juga dibawa ke kawasan-kawasan luar bandar. Dari kecil, mereka dipimpin untuk hidup sehat dan bahagia. Pusat penapis air ini satu cara menjamin kesihatan. Dibuka dengan resminya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, perbekalan air Sungai Muar ini menelan belanja sebanyak 4 juta ringgit. Ianya dapat mengeluarkan sebanyak 3 juta galen air sehari untuk faedah hampir 250,000 penduduk di kawasan Muar. Ianya dilengkapkan dengan alat-alat serba moden. Air yang bersih membawa kesihatan yang terjamin. Pelajaran mendapat tempat yang istimewa dalam pembangunan negeri Johor. Tiap-tiap tahun berjuta ringgit dibelanjakan. Sejak negara mencapai kemerdekaannya, bilangan sekolah dan lain-lain pusat pelajaran bertambah dengan banyaknya. Jumlah kanak-kanak yang menerima pelajaran pun telah bertambah. Pelajaran hari ini mempunyai tapak yang luas untuk mengembangkan kebolehan seseorang kanak-kanak, bukan saja dalam lapangan intelek, tetapi juga dalam lapangan kemasyarakatan dan urusan rumah tangga. Sains urusan rumah tangga salah satu dari mata pelajaran untuk kanak-kanak di sekolah. Tujuannya kita sedia maklum. Sesuai dengan dasar kerajaan perikatan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, pelajaran agama juga dimustahakkan di Johor. Didikan akhlak adalah diperlukan kepada kanak-kanak. Hari ini bertambah banyak sekolah-sekolah vokasional ditubuhkan di seluruh negara. Negeri Johor tidak ketinggalan. Ianya akan menyediakan kanak-kanak kita dengan pengetahuan untuk hidup dalam satu masyarakat yang progresif dan mereka menjadi warga negara yang cergas dan waras. Untuk menampung keperluan pendidik yang bertambah, maktab-maktab perguruan ditubuhkan. Tiap-tiap penuntut diberi latihan yang lengkap dan sesuai, selaras dengan tugas mereka sebagai pendidik bangsa. Pentingnya latihan mereka dapat dinyatakan dengan minat penuh Menteri Pelajaran kita terhadap rancangan ini.
Rancangan pelajaran dewasa berusaha dari masa ke semasa membasmi buta huruf, mengembangkan bahasa kebangsaan dan memberi lebih dorongan semangat kepada masyarakat luar bandar. JARO atau Badan Pemulihan Kawasan Johor, satu projek yang tegas yang bertujuan memulihkan orang-orang yang telah sembuh dari penyakit batuk kering dan yang cacat. Mereka diberi latihan yang membolehkan mereka mencari nafkah penghidupan sendiri. Barang-barang hasil perbuatan mereka berbagai jenis dan bentuk dan sentiasa mendapat perhatian dari ramai. Di sekolah kanak-kanak buta Princess Elizabeth Johor Bahru, kanak-kanak buta diberi latihan lengkap untuk menyediakan mereka hidup di dalam masyarakat biasa. Ditubuhkan dalam tahun 1949, sekolah ini hari ini memainkan peranan penting dalam lapangan pendidikan. Ternakan ayam hari ini memainkan peranan penting dalam penghidupan penduduk luar bandar. Cara-cara baru dalam perusahaan ternakan umumnya ditunjukkan kepada mereka melalui kursus-kursus latihan yang diselenggarakan dari satu ke satu masa oleh Jabatan Haiwan untuk mereka dan juga lelain pelatih dari jabatan itu. Ini semua membawa zaman baru dan membawa negeri Johor ke arah maju jaya. Menteri Besar Johor, Datuk Haji Osman bin Haji Muhammad Saad, nakhoda bahtera kemajuan di Johor. Menuju kepada kejayaan yang memuaskan, tetapi kita masih lagi berkehendakkan satu tenaga yang lebih kuat dan lebih giat lagi untuk kita melaksanakan rancangan-rancangan yang telah kita susun khasnya di dalam tahun 1968 ini. Saya tidaklah berhajat untuk nak bercakap lebih panjang kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sebagaimana biasa, sebelum daripada kita meneruskan mesyuarat kita akan meminta kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk memberi penerangan dengan secara yang ringkas di atas kejayaan-kejayaan, khasnya kejayaan-kejayaan yang telah dapat kita jalankan di dalam tahun 1967. Untuk memulakan di atas penerangan yang ringkas ini, saya mintalah kepada pihak setiausaha bagi Jawatan Kuasa Pembangunan Negara dan Luar Bandar ini supaya dapat menerangkan di atas projek-projek kecil yang telah dapat dijalankan di dalam tahun 1967. Yang Amat Berhormat Datuk Pengerusi, di dalam tahun 67, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah menguntukkan pada hari ini RM1,916,169 untuk membina masjid-masjid, surau-surau, rumah bahala Cina, rumah bahala India dan lain-lain projek seperti workshop JARO dan sebagainya. Jadi pada jumlah ini kita telah belanjakan RM1,507 lebih kurang, dan baki RM362,000 lebih kurang itu akan dikeluarkan semula di dalam tahun ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak setiausaha, dan sekarang saya minta kepada pihak setiausaha nanti. Yang Amat Berhormat Datuk Pengerusi, berkenaan dengan peruntukan jalan raya bagi tahun 1967 ialah berjumlah sebanyak RM4.6 juta, dalam mana peruntukan dari kerana rancangan LKTP berjumlah RM2 juta, RM1.1 juta daripada peruntukan negeri kerana rancangan-rancangan negeri, dan juga RM1.5 juta kerana pembinaan jalan-jalan raya daripada pemberian kerajaan pusat. Yang Amat Berhormat Datuk Pengerusi, daripada tahun 1960 hingga tahun 1967, Kerajaan Negeri telah meneruskan 198 rancangan yang tidak berbantu berjumlah luasnya lebih kurang 130,969 ekar. Dan daripada ini, lebih kurang ada 12,207 orang peserta-peserta mengambil bahagian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Sdn Tanah dan Galian, dan sekarang saya minta kepada pihak MARA, khasnya di dalam bahagian rancangan perumahan murah yang dilaksanakan oleh MARA.
Yang Amat Datuk, kita bercadang membina 60 buah rumah, sekurang-kurangnya 60 buah pada tahun ini. Sehingga akhir tahun 1967, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah menjayakan sebanyak 21 rancangan di negeri Johor, iaitu meliputi seluas lebih kurang 80,000 ekar. Kejayaan dikaji, perlu pula disebarkan beritanya kepada rakyat. Caranya melalui kursus-kursus tata rakyat. Kursus ini juga satu cara berkesan untuk melengkapkan rakyat jelata dengan ilmu pengetahuan bagi menyesuaikan hidup dalam zaman pembangunan ini. Faedahnya nyata. Melalui pemimpin, pengetahuan disemai, hasilnya dituai. Datuk Menteri Besar menyaksikan bukti kejayaan. Pameran Gerakan Maju menjelaskan perubahan sikap dan perjuangan rakyat. Perjuangan untuk sama-sama mencapai kemajuan. Perjuangan supaya mereka tidak ketinggalan dalam perlombaan yang sedang berlangsung sekarang. Perlombaan untuk kejayaan, kemakmuran dan kemajuan. Yang diperlihatkan adalah bukti hasrat rakyat hendak maju, ingin mengubah corak penghidupan mereka dan berazam meninggikan lagi taraf hidup supaya setanding dengan penduduk lain-lain negara maju di dunia. Gerakan Maju di negeri Johor tujuannya sama. Ianya telah memberi perangsang kepada rakyat untuk membangun dan menyambut seruan kerajaan, memberi segala tenaga dan bekerja sama untuk kemajuan mereka sendiri dan untuk kemakmuran negeri. Kerjasama yang telah diperlihatkan serta jentera pertadbiran kerajaan yang sesuai telah membawa kemajuan dan kejayaan lebih hampir lagi kepada kita. Di Bilik Gerakan Pembangunan Negeri, Menteri Besar Johor, Datuk Haji Osman bin Haji Muhammad Saad, menggambarkan kejayaan di Johor kepada Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar, Tun Abdul Razak. Laporan-laporan kejayaan dikaji dengan teliti. Berucap, Tun berkata, di zaman pembangunan ini, kita mestilah bertukar sikap supaya sesuai dengan keadaan sekarang. Katanya lagi, dasar kerajaan perikatan ialah untuk memberi kemewahan dan kemudahan kepada rakyat. Ini dapat kita capai dengan kerjasama dan keazaman kita. Di negeri Johor, nikmat kejayaan dan kemajuan telah kita lihat dan saksikan. Semangat kerjasama antara rakyat, pemimpin dan kerajaan serta semangat ingin maju dan ingin bahagia telah membawa negeri Johor ke zaman maju jaya.